Okay, deadline bila kerja yang cikgu bagi tu 22 hari bulan 5 pukul 11.59 malam hari Sabtu. Kecuali grup yang ada extra members tu, yang tu boleh hantar lewat 1 minggu 29. Okay, kerja ada 2. Okay, yang kena hantar. Okay, yang ni yang homework tu, yang PDF tu, yang kena buat dalam apa tu? Sekejap cikgu tunjuk mana dia. Yang kena sama ada print ataupun lukiskan diagram dia dalam buku tulis. Kemudian nanti upload je dekat sini. Okay, homework ni. Oh. Wah, cikgu tengok. Cikgu, cikgu nak buku tulis panjang ke pendek? Buku tulis panjang. Kalau tak ada sekarang pun tak apa, nanti tulis atas kertas, nanti tulis lekat je dalam buku baru. Okay, ni yang kerja yang pertama, ni individu. Okay, ada yang dah hantar, tak apa. Okay, ni kerja pertama homework. Okay, ni homework. Nanti upload je dekat sini balik, boleh submit. Cikgu hantar boleh ke? Apa dia? Yang ni hantar kat Telegram PM cikgu boleh ke? Tak boleh guna GC ke? Cuba dulu GC, kalau tak boleh sebab nanti ada markah kat sini. So semua orang akan nampak semua submit. Okay, ni tengok ni, semua dah hantar. Yang task malam tu, task 1 tu boleh buat juga, yang tu tak kira markah. Tapi kena tunjuklah ni hasil kerja, cikgu akan kira sebagai penglibatan dalam kelas. Okay, yang ni chemical hazard ni. Chemical hazard ni report. Report bukan bermaksud lab report tu. Ada yang tanya kena buat report macam bio ke? Bukan. Ni report laporan apa yang dah buat dalam kelas hari tu. Dalam kelas tu kan tulis atas kertas. Macam tulisan, tulis tak nampak benda semua tu. Tulis balik apa yang dah buat tu. Tulis sama ada presentation, guna PowerPoint ataupun guna words. Ataupun boleh buat extra, buat video yang cikgu cakap tu. Kemudian nanti ni upload dekat sini. Setiap orang kena submit yang report tu individual. Okay, tapi kalau yang buat video tu team leader je yang upload. Tapi team leader kena upload 2 lah. Upload individual report tu dengan video tu. Okay, nanti saya tunjuk macam mana kita nak guna. Okay, untuk hari ni kita akan sambung yang hari apa? Hari Isnin hari tu, sebab banyak yang masih tak faham hari tu. Cikgu check yang hasil tugasan task 1 tu ramai yang tak faham. For yang dah advance tu tak apa, tunggu sekejap. Sebab yang ni still bridging module. So bridging module ni kita kena samakan dulu semua tahap yang masing-masing ni. Okay, yang ada extra tu tak apa, tunggu simpan dulu. Okay, nanti kita akan pergi nanti. Okay. Untuk hari tu sebenarnya cikgu cakap untuk JIRIM kita akan ada sifat fizikal dan sifat kimia. Siapa komen kan? Okey, sifat fizikal dan sifat kimia. Kita ada 2, kiri dan kanan ni sifat fizikal dan kimia. Sifat fizikal ni kita senang tahu. Kita dapat guna 5 dera kita. Okey, kita dapat rasa, hidu, sentuh, dengar, apa lagi, satu lagi. Ataupun kita boleh ukur guna alat pengukur, penimbang ke, pembaris ke, apa benda semua tu. Kemudian sifat fizikal ni dia ada unit dia. Okay, macam kita ukur panjang, dia punya unit adalah meter. Kita unjuk berat, dia punya unit adalah kilogram. Okay, sifat fizikal bergantung pada jenis bahan. Ni berbeza lah. Contohnya kita tengok sini, batu dan gabus ni sifat fizikal dia adalah ketumpatan. Tapi dalam sifat fizikal ni kita tak kira panjang, berat, apa benda tu. Kita kira ketumpatan. Ketumpatan tu bermaksud berat. Kita tak panggil berat, kita panggil jisim, mass, bahagi dengan isi padu, volume. So kita akan dapat berbeza. Macam batu dan gabus ni kalau satu bentuk yang sama, katalah semua bentuk dia, volume dia sama, tapi berat dia akan berbeza. Jadi density pun akan berbeza. Maksud dia akan terapung ataupun tenggelam. Okay, and then untuk physical properties ni, dia tidak melibatkan tindak balas kimia. Tapi contohnya macam kita ubahkan. Semua tahu semalam kita dah belajar gas, liquid, solid. Kalau ais tu dalam bentuk solid, air dalam bentuk liquid dengan steam dalam bentuk gas.
Okay, iaitu kita panggil perubahan G-rim. Tapi dia tidak melibatkan proses tindak balas kimia. Dia just melibatkan serap tenaga atau bebaskan tenaga saja. So kita panggil perubahan G-rim saja. Bentuk dia berubah daripada cecair, dari gas. Nanti kita akan belajar apa pendidihan, penyejatan. Okay. And then untuk sifat kimia pula, kita tengok belah kanan ni, apa yang penting sekali adalah tindak balas. Dia mengalami tindak balas. Sama ada mengalami atau tidak mengalami untuk menghasilkan bahan yang berbeza. So kita boleh bezakan. Contohnya macam kita bakar petrol. Petrol boleh terbakar. Tapi macam ada setengah air tak boleh terbakar. Jadi yang tu air tidak mengalami tindak balas, tetapi petrol mengalami tindak balas. Tapi tu kita perlu kira juga sebagai dia punya sifat kimia, itu flammable. Kemudian dia menghasilkan bahan yang berbeza. Contoh macam petrol, bila kita bakar, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan wap air kat bawah ni. Contoh petrol sifat kimia adalah mudah terbakar. Okay, yang ni dan bergantung pada tindak balas kimia yang berlaku terhadap bahan. Kita ada sifat kimia yang ada unit dia, kita boleh ukur. Tapi kebanyakannya sifat kimia ni dia tidak ada unit dia. Kita ukur melalui qualitatively. Sama ada terbakar atau tak terbakar. Okay, next. Ni adalah contoh. Contoh belah kiri ni adalah sifat fizikal, takat didih yang berbeza, larutan, kadar keterlarutan. Contohnya kita nak larutkan gula boleh larut dalam air, pasir tak boleh larut dalam air. Pemegang periuk ni kita penebat haba. Okay, kalau kita besi untuk pemegang periuk ni, dia akan tidak boleh menebat haba, dia mengalirkan haba jadi lagi panas. Macam konduktor haba ni. Kemudian takat lebur ni juga. Okay, belah kanan ni adalah proses tindak balas kimia. Pengeratan. Okay, pengeratan ni kita satu contoh. Dia punya yang tindak balas kimia kita panggil sebagai oxidation and reduction. Okay, petrol yang mudah terbakar ni, pembakaran. Itu adalah dia punya sifat kimia dia. Okay, and then contoh sifat fizikal. Okay, semua tengok ni ada contoh-contoh, ada 5 physical properties. Persamaan antara kelima-lima ni dia ada unit dia. Okay, tengok ketepatan, unit dia adalah kilogram per meter cube. Okay, isi padu. SI unit lah, maksudnya yang dah standardized. Takat lebur dan takat didih, degree Celsius. Okay, takat lebur ni ada semalam ada orang still confused. Apakah beza melting point, boiling point? Takat lebur ni adalah melting. Suhu apabila keadaan pepejal menjadi cecair. Maksudnya dia melt, dia cecair. Tapi freezing point pun sama juga. Freezing point tu akan sama dengan melting point. Cuma konteks dia berbeza. Kita akan melting dia apabila kita bagi dia tenaga, kita panaskan dia. Freezing point kalau kita sejukkan dia. Contohnya kalau freezing point dekat sini, suhu apabila keadaan cecair menjadi pepejal. Okey, ni boleh tulis kat ni, jangan dengar je cakap-cakap. Nanti apa record ni kalau tak sempat, nanti cikgu bagi slides dengan recording tu boleh tulis dalam buku catatan. Okay, and then ni keterlarutan ni. Dia larut ke tak dalam satu bahan pelarut? Kita tengok ni macam contoh bahan pelarut adalah air dan membentuk larutan. Contohnya air Milo. Kita buat air adalah bahan pelarut, Milo tu adalah bahan yang kita nak larutkan. Contoh kalau kita buat air Milo, kita buat Milo dalam air, Milo tu akan jadi air lah, air Milo lah dilarut. Tapi kalau letak pasir dalam air tu pasir tu tak akan larut. Kita akan nampak pasir tu akan mendap di bawah. Kita tak nampak pun, tidak jadi pun air pasir. Kita nampak dua lapisan yang berbeza. Okey, bos. Nombor 4, elektrik. Cara dia nak macam mana cakap, pengaliran elektrik. Okey, ada bahan dia boleh mengalirkan elektrik, ada bahan tidak boleh mengalirkan elektrik. Contohnya kalau kita tengok dekat wire elektrik tu. Dalam wire elektrik tu, dalam kabel elektrik tu dia boleh mengalirkan elektrik. Tapi kalau kita pegang dekat luar tu, dia salut dengan getah, tidak mengalirkan elektrik. Kalau tak ada contoh bahan yang boleh mengalirkan dan tidak boleh mengalirkan elektrik ni, kalau kita buat ni terkena elektrik lah kalau guna kabel tu saja, kabel copper tu saja.
Contoh kita ada, tapi bukan semua macam mana cakap, yang boleh mengalirkan elektrik adalah logam. Macam mana semua logam boleh mengalirkan elektrik, bukan logam kebanyakannya tidak boleh mengalirkan elektrik, dan semi logam ni di separuh. Bila kita ubah dia punya properties dia, kita tambah elemen yang lain dalam dia tu, dia boleh menghasilkan boleh mengalirkan elektrik. Okay, last kali ni apa dia? Chinese tak faham. Oh, okay. Alright, okay. Repeat. This physical properties, density, okay, density. All physical properties will have unit, okay, and then for example, density we have kilogram per meter cube. Okay, density ni, for example, the easiest way to see is when we mix water and oil or petrol. We can see two layer. The water will be at the bottom, which is the denser part of the dense, and then the less dense is the oil, akan terapung, will float. Okay, and then for melting point and boiling point. Okay, the difference between melting point and freezing point, actually it depends on the context. Okay, if we apply heat, it will become a melting point because the solid will become liquid, okay, when we apply heat. But when we release heat, or we keluarkan heat tu, the melting point will become freezing point. So when liquid will become into solid, from water change into ice. And then for boiling point, okay, when liquid turns into gas. So for example, paling senang is water lah. We know that the melting point is 0 degrees Celsius and the freezing point is also 0 degrees Celsius. But the boiling point is, for water, is 100 degrees Celsius. Okay, so fun fact, Celsius, this Celsius scale ni, actually arbitrary. It means that we cannot convert to into meter or gram, something like that. But the temperature scale ni was Celsius ni was from, I think it was Swedish or Scandinavian scientists, based on the melting point and the boiling point of water. For example, in Fahrenheit, that's the weird one. It used another fluid. I don't know, maybe some salty water, or some say use his urine, I'm not sure. And then for Kelvin ni is the, we call it as extrapolation of Celsius, because we have absolute zero. At 0 Kelvin, the temperature is negative 273.15 Celsius. Means the lowest temperature. At 0 K, all particles will freeze, will not move. Impossible. It's not possible. Impossible right now to achieve negative 273.15. But it's theoretically proven that at negative 273.15 Celsius, the particles will not move or vibrate. Okay, and then there is solubility. Okay, how can we measure the ability of one material to dissolve in pelarut. Pelarut mean in solute, I think. For example, sugar and sand. Sugar can dissolve in water, but sand cannot dissolve in water. If we put sand in water, we will see two layer. Okay, mendapan, or we call it mendapan masih dia. Or pasir. The pasir will be, the sand will be at the bottom layer and the water will be at the top. Okay, and then electrical conductivity. How the metal is, how the ability of the material to conduct electricity, and or the ability of the material to not conduct electricity. For example, all metal are able to conduct electric and thermal heat. Thermal is heat lah, but not all non-metal cannot conduct. All non-metal cannot conduct electricity and heat.
but there are some we call it semi-metal. If you open your textbook page 275, okay, open textbook, periodic table. Okay, we see that the blue color, we have boron, silicon. Okay, this is called as semi-metal. Mostly used as to make microchip because we can alter the conductivity and alter the conductivity of that material. Teacher, what is the main Mm-hmm. difference of physical and kimia? Okay, main difference of physical and kimia is simple. Yeah. Physical, we must use our five diri manusia. We see, we hear, we taste, touch. Another thing apa? We can see lah, we see color, and then another thing is for physical is we can measure it. Okay, physical properties will have a unit. Okay, but chemical properties, only one chemical properties, I guess, that have unit, which is pH level. Okay, for chemical properties, for a compound or materials that to have chemical properties, the material must experience a reaction. So if we left it like on the table, for example, if we left a block of iron and a block of carbon on the table for like 2 hours, we cannot distinguish the chemical properties because there is no reaction happen. But if we left it like for 1 year or 2 weeks, we can see that the iron is rusting, but the carbon is not rusting. So the rusting is one of the chemical properties. It creates another product. For example, the rusting is iron oxide on the surface of the iron, but on that carbon, there is nothing happen. What is sifat in English? Sifat is properties. Oh, okay. Properties. Okay, and then for example of chemical properties, okay, that number one that I'll say before, rusting or pengeratan besi. It is it's an umbrella term basically under oxidation and reduction. For example, oxidation, okay, pengoksidaan. Oxidation, the atom will lose electron during chemical reaction. So we cannot see physically the electron lose during the reaction, okay, but we can see the product. And then number two is flammable and explosive. For example, we can see that petrol is flammable than water, so there is chemical properties. And then toxicity, okay, dead or not if you eat it. And then okay, keasidan and kealkalian, the pH level lah. pH level is not arbitrary when we see that 7 pH, 5 pH, 14 pH. Okay, it's not arbitrary. It means that like Celsius lah. Like Celsius is arbitrary. It means that depends on the boiling point and melting point of water. But pH is based on the concentration of hydrogen ion. So it involves calculation. Okay, and then the last one is irritant or corrosive. Okay, basically chemical properties ni in our chemical hazard tu. For example, flammable, toxic, irritant, corrosive. These chemical properties. Okay, any questions before we proceed? Hello, ada orang tak? Ya. Waktu Syau tanya pasal yang karbon dengan besi tu, Karbon dengan besi, yes. dia macam naci gak ke? Dia macam? Naci yang dia kan naci. Naci tu apa? Sodium.
Kan Sodium tambah CI. Oh, sodium Naci tu NaCl. Tak, dia kan tak. kalau campur dia jadi benda baru. Yes, dia campur akan jadi benda betul. Good question. Not question lah. Good statement. Siapa ni? Kalish. Jadi sama lah macam besi tadi. Okay. If Na, okay, sodium, and Cl, we have two different elements. For example, we have one jar of sodium and one jar of chlorine. It both react differently. For example, Na sodium is flammable and explosive if we put into water, okay? And then for chlorine, it's a dangerous gas, can kill people. But if we react, we create new things under chemical reaction, it will become a table salt, which is salty. So because of this chemical reaction, it will produce a new material that has a different chemical properties as well and different physical properties. For example, kalau from NaCl tadi tu, Na is a metal, so it will be shiny. And then chlorine is a gas, should be in a gas and yellow gas. But when we get NaCl, it will become salt lah. Kita nak bentuk salt tu. Like crystal, white crystal and taste masin. Okay, can you understand it? Yes. Okay. Okay, questions. pH is acid, alkaline, and neutral. Yeah, pH is acid, alkaline, and pH is 1 until 14. 7 is the neutral, 1 is the most acidic, and 14 is the most alkaline. It means that 1, when pH is 1, pH can be negative as well because it's involved logarithm. Okay. One pH, it means that the concentration of H plus ion, hydrogen ion, is the most compared to the at pH 14. pH 14 is alkaline. Okay, should we do pre-test? Okay, can you open Google Classroom? There's Jawab yang pre-test. kat Google Classroom. Yes, kat Google Classroom ni. I give you 5 minutes. Okay, can everybody open it? Kalau tak boleh, cikgu sharekan dia punya link. Cikgu memang email tu letak email ibu bapa ke? Email apa tu? Bila tekan, Dia suruh sign in. Dia suruh sign in ke? Apa dia, Nora? ada tu dia kata your email will be record when you submit this form. Oh, sebab kalau tak guna Google account yang MOE tu memang akan naik kan tu. Jadi kalau guna account ibu bapa, tulis je email tu. Sebab yang ni akan naik dekat cikgu punya classroom ni, nak tengok siapa yang dah buat. Okay, boleh tak buat? Any problem? Okay, semua tengah buat ke tu? Okay, pretest ni basically do not Google. Dia nak tahu your current knowledge kat tahap mana. Because I will filter later untuk siapa yang extended, maksudnya yang dah lebih dia punya tahap, I will give another activity. Yang less than current knowledge tu tak updated lagi, I will give another activity. So don't cheat yourself lah. Jangan tipu diri sendiri. Because it will not benefit you. Cikgu lepas Teacher, dia where jawab is dia the boleh pretest? report. Sorry, sekejap. Sorang-sorang. Yang lepas dah jawab tu boleh tekan report. Boleh?
yang open assignment tu kena tekan juga ke tak payah? Open assignment, pretest ke? Pretest je dulu. Lepas Okay. saya dah jawab, lepas tu dia Okay. ada keluar dua. Dia View keluar apa? score dengan dia keluar view score dengan open assignment. View score je. View score dengan open assignment. Teacher, where is the pretest? What is pretest? Where is pretest? It's in under Google Classroom. Saya tak ada Google Classroom nak buat apa tu? Kau tak Google Classroom, jap yuk cikgu Apa tak bagi boleh try lagi? link dekat sini. Boleh tak masuk? Kat chat, try tengok kat chat. Kenapa nampak kotak saja? Saya salah dua. Okey, tak apa. Biar okay, ingat markah masing-masing ya. Ingat markah masing-masing. Tiga. Cikgu saya tak boleh nak send. Siapa tu? Saya Nasuha ke dah ada? Dah ada dah, hand in dah. Cikgu, Ingat soalan nombor markah, 5 tu soalan apa cikgu? 5 tu Saya tak soalan boleh apa? Ah. Soalan dia cikgu, tu. Tak nampak ke soalan? Cikgu tengok dekat Telegram. Saya ada hantar gambar. Okey, jap. Oh. Ada ni kena login lah pakai ni. Tak apa, ada ni tulis je jawapan boleh tak cikgu tunjuk kat skrin je. Tulis je jawapan dekat atas. Kena log masuk kot. Sekejap. Let me share. Ini macam mana? Cikgu, bermain tu apa cikgu? Roman tu elemen. So tak payah Google dia. Baca je soalan dia apa yang dia nak. Dia tak perlukan Google pun. Dia just nak nilai your current knowledge. Nak hantar gambar kat cikgu ke? Saya kena screenshot dulu lah. Tak markah. Tak payah. Ingat je. Dah hand in tak guna Google Classroom? Hand in. Maksud? Dah submit through Google Classroom. Bila dah habis jawab kan, dia tulis submit. Dah submit. Oh, sebab aku tak boleh nampak. Okay, kalau macam tu Amira tengok soalan dekat skrin, jawab je dekat sini. Tulis ABC je. Nampak tak Amira? Kalau nak pergi next question, bagi tahu cikgu. Nampak. Cikgu, Ya? dia kena buat dalam Google Form ke Google Docs? Siapa ni? Adam. Kalau buka Google Classroom, dia akan terus auto lah. Automatic. Kalau dekat, sepatutnya Google Forms. Cikgu dah bagi link dekat chat tu ada juga. Okey, masuk situ dululah. Kalau boleh masuk Google Classroom, boleh masuk Google Classroom terus. Kalau tak boleh, try klik dekat chat tu. Cikgu bagi yang paling latest. Okey, sebab kalau buka kat Google Classroom, Oh, dia tak ada Google Form, ada Google Docs. Google Docs. Cikgu, Ya. yang dua link Google Form dekat in-call message tu, link tu apa tu? Kat mana ni? Dekat dalam Google Meet. Dalam Google Meet ni, yang Okay. message, ada cikgu ada bagi dua link kan? Tu silap tu ambil itu tadi untuk siapa yang tak boleh nak masuk Google Classroom. Oh, jadi Ambil yang yang dah pendek boleh ni. tak payah. Yang dah hantar tak payah, tunggu dulu. Cikgu, finish Finish. then do what? Finish then wait for other people lah. Oh, do I need to press the cross? Your mark. Dah submit belum Isha? Submit lah. Okay, dah submit, you can cross lah. And then we'll go later lah and
We'll discuss first question and then we will do another activity. Okay. Anyone got another problem? Okay, Amira macam mana? Oh, Cikgu dah boleh question nombor 2. okay, nombor 2. Cikgu, buka link pendek tu pun tak boleh. Itulah dia kena login guna email MOE. Ada dia tulis je jawapan dalam kertas ataupun dalam buku, ABC je. Cikgu tunjuk soalan dekat skrin. Boleh? Boleh. Tak apa, cikgu screenshotkan dekat ni lah, dekat apa tu namanya? Google, dekat Telegram. Sekejap, cikgu check. Okay, buat dulu soalan 2. Okay, siapa nak move another questions? Okay, cikgu hantar dekat WhatsApp, Telegram. Banyak sangat grup, cikgu nak confuse. Okay, yang buat tulis dalam kertas tu nanti cikgu akan bagi jawapan masuk kira. Ingat berapa markah masing-masing. Cikgu boleh move soalan nombor 3 tak? Sepatutnya kalau waktu kelas, okay, sometimes I will do pretest. Pretest ni tak kira markah, okay. You just nak divide into group yang maybe ada yang dah melebihi apa yang cikgu nak ajar itu. So you do another activity. Okay, apa dia? Dalam diamond ada atom ah. Tahu saya oksigen. Tak apa, nanti kita tengok dulu. Okey. Cikgu buat apa ni? Ada oksigen. Salah. Kalau tak ada apa nak cakap, boleh tutup ni. Alpha ada dalam Google Meet ke? Ya. Alpha kalau Google Meet ini buat pretest ni. Buka dalam Google Classroom, cikgu buat hantar dah ada apa tu? Bukan announcement. Klik untuk pretest. Okay, kita tunggu another 12%. Ingat ya markah masing-masing. Cikgu, tak siap lagi cikgu. Cepat. Soalan 1 dah tengok belum? Tengok dekat Telegram. Cikgu dah Soalan 5 je. Soalan 1 dah buat? Dah. Okay, dalam Telegram tu cikgu dah hantar. Buat dulu. Okay. Nanti cikgu extend sikit lah masa dalam 3 suku macam tu, cikgu tak nak lama sangat sebab supposedly 1 hour ni sepatutnya tutorial. Dah siap cikgu. Okay. Another 12%. Alpha dah siap belum? Okay, kita tunggu Alpha and then kita bincang. Cikgu bagi tahu jawapan yang betul lah. Tak payah bincang tu nanti untuk next activity lepas ni.
Okay, Alfa dah buat belum? Najihan dah hantar belum? Ni tak naik pun ni. Hantar apa cikgu? Yang ni, pretest ni, Yang pretest. yang tengah buat Saya ni. dah tekan dah. Dah tekan Saya dah jadi. tekan dah. Ni ada ni nama ni. Ada dah ke belum nama? Nama tak hantar lagi. Eh? Pakai akaun apa? Akaun saya lah. Belum. Yang 104. Try buat sekali lagi. Sebab Okey. dia tak naik lah nama Najihan. Buat lagi sekali ya cikgu. Buat lagi sekali. Jawapan yang sama juga lah. Oh, tak boleh. Janganlah. Ubah. Alah dah bocor cikgu. Soal bocor kan. Buat balik. Tak nak tipu diri sendiri. Oh, okey. Tak boleh tukar ni. Okey, cikgu bagi 2:45 cikgu stop ya. Cikgu stop, cikgu tamatkan. Patutnya 5 minit je, tapi sebab ada orang salah tak apa. Slowkan. Siapa bincang lah ni? Mana boleh bincang? Cikgu baru nak buat. Tak. Ada lecat dia, ada orang bincang. Cikgu, bila saya buka balik link tu, dia cakap Dah hantar. you already respond. Tak apalah. Tak apa. Nanti cikgu ingat. Ingat markah je Dah lah. ada nama ni cikgu. Ingat markah je. Nama tak naik lagi lah. Ni. Kiri ni nampak tak? Dia tak naik. Dia belah kanan kotak ni dia tak boleh apa lagi. Kotak yang dah hantar dia akan tulis macam ni. Hand in. Tak apa. Kita ni ingat markah lah. Sekejap. Cikgu wait dah. Okay, for those, okay, Memang dia tulis kat itu dah. Dia bagi satu butang yang view score. Dia tak tak ada apa. butang submit apa, tak ada pun. markah dah tahu lah. Ah. Markah dah tahu lah. Pretest ni cikgu buat every time kita buat kelas ke weekly? It depends. Depends. Okay. Ingat markah. Tak sah dia. Saya cuma bagi tahu markah je. Ingat markah, tak payah bagi tahu. Okay, ingat. Okay, untuk pretest, okay, kita dah tahu markah. Okay, internet problem tak apa. Okay, untuk pretest, okay, siapa yang dapat markah kosong sampai ketiga, jangan leave Google Meet ni. Dia dulu. Okay, Cikgu. Ya. Dah tu. apa dia? Siapa ni? Siapa tanya tadi? Ni. Apa dia? Nak tanya apa? Cikgu nak terangkan pasal itu tak? Cuba kan Tom. terangkan untuk kosong yang 3 markah tu. Sebut risau. tak dapat Saya nak 4. duduk kat ni. Tak dapat lah. Dapat apa? Dapat 5. Saya dapat 45. Dapat 4, saya dapat 4. Saya juga. Okey. Untuk yang Saya dapat stay boleh? Tunggu dulu. Dengar dulu cikgu punya ni. Cikgu akan tunjuk dia dulu. Kemudian cikgu akan terangkan, kemudian buat aktiviti. Yang dapat 4 dan 5 tu buat aktiviti yang lain. Boleh? Okey, untuk 0 and 3, stay with me. Jangan leave Google Meet ni. Okey, untuk 4 dan 5 ni, nanti we can leave this meeting bila cikgu dah cakap boleh left. Okey, dekat dalam Google Classroom, cikgu dah bagi satu task assignment, another assignment for untuk extended activity ni. Okey, activity. Ni siapa yang dapat who get 4 and 5 only. Okey. How to see. Okay, extended activity 2 ni. Basically, jawab, answer the question in the textbook. Okay. 2.1, 2.2, 29, 32. Okay. Either in your tulis, write down in your book ataupun using Google Docs. I already gave the template. Boleh discuss with your friends yang sama group kan, dapat 4 dengan 5 tu. But the work must handle it individually.
Okay, during this 15 minutes. If you have any questions regarding this topic, in this activity, you want to know more or you curious more, write the questions on your answer tu lah, about what question you want to ask me. Okay, if someone yang did using writing, okay, take a picture and then upload je. Alright, Ken? Before you leave, okay, I will show the answer lah. Okay, number 1, true about kinetic theory of matter. Kinetic theory, it is involve the speed of particles. So the best answer is the speed of particles will be greater if more energy is added. This is the correct answer. Okay, this is the correct answer, B. It's not B lah. I'll shuffle the question. Sorry. Okay, A. I shuffle the answer. The speed of the particles will be greater if more energy is added. Because kinetic theory ni it involves energy and the speed. But particle in liquid move faster. No, gas paling faster, and then liquid, and then solid. Less paling vibrate je, paling slow. Okay, the number of particles of material in each state of matter are different. No, it's the same. For example, if in solid ice cube, katakan we have 8 molecules of water. When kita cairkan in liquid, it will be 8 also. And when in gas, it also will be 8. Okay, the movement of particles in liquid is mainly vibration. No, it involves the particles move. Okay, vibration is only in solid. Okay, number 2, which of the following diagram represents oxygen at room temperature? Okay, oxygen at room temperature, what state? Solid, liquid, gas? It's in gas. So the best answer is option 3. Okay, 1 is solid, 2 is liquid. Number 3, what happens during freezing? Become cold. Okay, when we freeze, mean that we remove energy, the particle will move slower. Okay, slower, become slow because energy dah tak ada, but not laju. Move slower, seperlahan. Bila kita freeze kan, kita remove energy. And then the distance between the space between particle will become closer together sebab dia akan jadi solid. So the answer is particle move slower and closer together. Okay, number 4, which substance consists of atoms only? Okay, dalam next you will learn about compound. Page 26, I already asked you to read last night. Compound, elements and molecule. Okay, substance consists of atoms only. Maksudnya dia ada satu unsur atom saja. Diamond, because it only made out of C, carbon only. In diamonds, it's made out of C atom only. But in oxygen gas, it's a molecule, O2. Yang in diamond, one C bond with another C. But oxygen gas is O2. And naphthalene, this is a compound, ada material element lain. And then sodium chloride is NaCl. It involves 2 atoms, Na and Cl. And oxygen it involves 2 atoms because it's molecule, Na and Cl. Sodium chloride we call it as ionic compound. It's not really a molecule lah. Okay, number 5, bromine has a melting point of -7, boiling point of 9. Cikgu, Yes. jadi jawapan nombor 4. Nombor 4 adalah diamond. Okay. Okay. Bromine has melting point of -7, boiling point of 9. So dekat room temperature, what is the state of matter of bromine? So room temperature is 20 degrees Celsius or 25 degrees Celsius. So it should be liquid. No, yang ni lah last ni. Kalau siapa tak tahu jawab. Liquid. So siapa yang betul semua, okay, yang buat dalam kertas boleh check berapa markah. If more 4 and 5 can do this activity. Okay. Cikgu, Yes. saya dapat 4 tapi Google Classroom saya mana boleh buka? Buat ni je. Tengok soalan dia. Buat
buku teks muka surat 29 dan 32. Boleh bincang dengan kawan yang lain dalam grup Telegram tu lah. Tapi yang macam mana nak cakap? Boleh bincang grup Telegram lah, senang. Yang kawan lain yang tak boleh masuk, yang tu bukan tak boleh masuk, yang 3 and below, stay dekat Google Meet. Okay, ni questions cikgu hantar dekat Telegram. For those that cannot access Google Classroom. Okay, in 15 minutes, okay, I will tell you later in Telegram group, you can join back the Google Meet, okay? Can leave, bye-bye. Siapa yang dapat 5? 4 and 5, 4 and above. Or if you want Assalamualaikum, cikgu. sorry, but if you want to make it apa, mesti nak dengar, still want to hear what I want to say, it's okay, tak payah leave. Just mute je, okay, because I want to explain to other group, okay. Siapa yang dapat 4 and 5 tu? Cikgu nanti join balik ke? Nak biarkan yang ni pun dengar pun tak apa. Tapi yang 4 and 5 tu, I want you to do activity in textbook. Okay, yes. Siapa dapat 4 dan 5 akan buat yang activity tu. Tak nak left pun tak apa, boleh dengar. Tapi kalau siapa yang macam rasa terganggu, boleh mute ke ataupun betul. Nanti another 15 minutes, cikgu akan masuk boleh. Tapi kalau yang nak dengar tu pun buat juga kerja tu. Jangan biarkan. Sebab after 15 minutes, upload dekat Google. Okay. Next, okay, untuk yang kena tinggal tu. Okay. Bila cikgu check task 1 tu, mostly ramai yang tak dapat nak predict keadaan GRIM. Keadaan GRIM, state of matter at certain temperature. Macam cikgu, macam mana nak tahu berapa suhu dia, okay. This is dia punya basic tips lah basically. Okay, if apa dia ni, ada ni tanya apa ni? Tak apa, tengah tu buat dalam tu. Tak apa, abaikan. Okay, untuk meramalkan keadaan GRIM pada suhu tertentu, okay, for example, kita kena tahu 2 things first. Takat lebur, which is the freezing point or melting point, and boiling point. Okay, for example, if the kalau takat lebur, suhu yang dia minta tu, kata contoh dia minta suhu dekat 200 darjah Celsius, suhu dekat 25 darjah Celsius. This is that suhu yang dia minta. So it be, kalau suhu yang dia minta tu less than takat lebur, dia GRIM akan berada dalam keadaan pepejal. Pepejal tu adalah keadaan yang di mana tenaga kinetik paling rendah. Jadi suhu dia paling rendah. Rendah tu bukan bermaksud negatif apa, dia depends on that material itself dulu. Okay, and then bila takat lebur, suhu diminta tu between takat lebur dan takat didih. For example, kalau water, takat lebur water is 0 degree Celsius and takat didih water is 100 degree Celsius. And then the questions ask, suhu yang diminta adalah 25. Jadi suhu tu di antara takat lebur dan takat didih. Jadi kita akan dapat dalam bentuk cecair. Okay, and then bila dicakap suhu diminta melebihi takat didih, for example 150 degree Celsius untuk water. Jadi dia berada dalam keadaan gas. Okay, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Macam cikgu tak faham lah, confused lagi lah, macam mana lah ni? Black magic ke? Cikgu boleh tahu semua benda ni? Macam mana? Ada tanya soalan? Ya. Okay, dah faham tak macam mana ni? Macam kita buat yang sehari tu, kita baca dekat dia punya elements tu, ada melting point dengan boiling point. Kita tengok, cikgu minta suhu RTP. RTP tu dekat 25 darjah Celsius. Jadi kita bandingkan suhu tu. States of matter tu keadaan GRIM. Okay, boleh? Okay, kita buat aktiviti ni. Okay, kita buat soalan 1 tu. Melting point of oxygen adalah negatif 218. Okay, baca. Lepas tu boiling point dia 183. Ramalkan keadaan oksigen pada negatif 20. Okay, macam mana tu? Cikgu ulang balik cikgu. Nampak tak skrin ni? Skrin ni?
Tak faham sangat bahasa Inggeris. Tak nampak Okay, apa-apa. takat di lebur oksigen adalah negatif 218. Kemudian tahap didih dia adalah negatif 183. Dia tanya, apakah keadaan oksigen dekat negatif 20? Sorry. Guys. Ya, main teka je, kita tengok balik. Kita tengok balik ni. Dia kata suhu diminta dia, kita lukiskan dulu dekat atas darjah. Okay, cikgu tulis tabs kat sini. Senang. Okay, dia kata apa? Suhu melt. Tak nampak cikgu. Nampak tengok kat phone ke ni? Jangan pin cikgu. Saya guna tab. Tersilap pin orang, tengok muka orang lain. Jangan tengok muka cikgu. Tengok screen share. Nampak tak? Siapa tadi tanya? Nampak cikgu. Nampak, okey. Tanya melting temp. Cikgu, cikgu. Kata takat lebur dia adalah negatif 218. Okey. Takat didih negatif 183. Soalan dia bertanya apakah keadaan dia pada suhu 20 darjah Celsius, negatif 20. Keadaan dia. Jadi negatif 20 ni kita nak letak dekat mana antara suhu ni? Kita nak letak bawah takat lebur. Kita nak letak bawah takat didih, antara takat lebur dengan takat didih, ataupun kita nak letak atas takat didih. Bawah takat didih. Bawah takat didih. Bawah takat didih. Apa bawah takat didih? Sebab Nombor mana yang paling besar? dia lagi sejuk. Melting temperature. Nombor mana yang paling besar? Negatif 218. Negatif apa? 218. Paling besar. Katalah boleh dengar ni. Negatif 20. 0, 1, 2, 3, negatif 1, 2, 3. Nombor mana paling besar? Negatif 20. Negatif 20. Sorry, cikgu bagi tahu lah. Okey, negatif 20. Maksud kalau 218 tu paling besar lah. Kalau negatif ni semakin banyak nombor dia, semakin kecil dia punya value dia. Jadi negatif 20. Jadi kita nak letak dekat mana negatif 20 tu? Atas takat didih cikgu. Atas takat didih. Jadi dia akan berada dalam keadaan Gas. Liquid. Liquid kenapa? Kita tengok balik. Kalau untuk jadi cecair, dia kena di antara takat lebur dan takat didih. Nampak tak? Yes, cikgu, yes. Tapi kalau dia melebihi takat didih, okey, cikgu tukar kat sini. Semua nampak sikit. Takat didih kecil daripada suhu yang diminta. Ni kita akan ni yang kes yang apa tadi tu? Oksigen tadi tu. Okay, nampak tak? Nampak. Maksudnya dia dalam keadaan apa? Oksigen tu dalam keadaan gas, cecair. Kita tengok ni. Okey, tadi cakap Gas. takat didih 183. Takat didih rendah daripada negatif 20. Jadi dia keadaan gas. Kita pergi balik soalan bromin ni. Soalan yang sama juga tadi. Bromin ada 7, negatif 7 melting point dia, kita tulis kat sini. Kalau soalan bromin paling senang tulis je dulu. 7 dengan boiling point adalah 59 darjah. Okey, kemudian dia cakap dekat room temperature. Room temperature suhu dia adalah 20 darjah Celsius. Okay, jadi kita nak letak mana 20 ni? Bawah takat didih. Bawah takat didih. Kemudian apa? Antara ke ataupun bawah lagi melting point? Bawah takat didih boleh jadi bawah melting temperature juga. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Betul. Tengah-tengah, jadi apakah keadaan dia? Pada suhu 20. Liquid. Liquid. Semua dah dapat, bagus. Okay, kita pergi yang last kali ni. Gold. Melting point gold adalah 1004. Kalau kita didihkan dia, kita perlu 2966. Dia suruh cari suhu pada keadaan pada suhu 300 darjah Celsius. Ni kita
Kita letak kat mana ni? Atas takat solid. didih. Solid. Atas takat didih. Tak, kita letak dulu suhu dia kat mana dulu. Bawah takat didih. Bawah. Bawah takat ide, okey lagi. Adakah bawah melting temperature juga ataupun Bawah. bawah Bawah lagi. melting Bawah temperature. juga. paling bawah sekali ke tengah-tengah ke atas sekali? Paling Paling bawah. bawah. Paling bawah sekali. Jadi bila paling bawah sekali dia dalam keadaan Solid. 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 So kita tahu. Okay, dia depends lah dengan dia punya temperature dia tu, bahan tu dengan apakah state of matter dia. Okay, next. Okay, boleh bang, ada soalan nak tanya? Sebab apa Alung jawab salah tadi kena bahan kemis. Apa dia? Okay. Tak dengar ah. Hello, ada soalan ke tadi? Okey, tadi kenapa soalan tadi dia yang dicakap apakah mempunyai satu atom saja. Okey, dalam yang ni kita akan belajar tentang perkataan atom, so dan molekul ataupun sebatian. Okey, atom ni adalah zarah terkecil dalam suatu jenis. Dia ada satu je, kita tengok dekat sini. Gambar yang cikgu tunjuk ni. Okey, satu ni saja. Okey, atom. Dia ada satu atom oksigen. Okay, zarah terkecil dalam suatu jirim. Dia satu atom ni kalau kita ambil, tapi tak semua elemen kita boleh ambil satu atom. Contohnya macam oksigen tak boleh. Kalau kita pecahkan oksigen tu pada satu je, dia tidak akan stabil. Selalunya akan satunya adalah logam. Macam aluminium, macam magnesium, itu akan karbon pun satu juga. Okay, zarah terkecil dia mengandungi, kalau kita pecahkan atom ni, kita pecahkan, kita tengok kita akan ada 3 zarah subatomik. Okay, 3 zarah subatomik. Dalam tengah-tengah ni kita panggil sebagai nukleus. Dalamnya ada nukleus. Dalam nukleus mempunyai proton dan neutron yang kita kira semalam ni. Okay, proton bercas positif dan berat dia relatif mas adalah 1. Tetapi neutron cas dia kosong. Neutral, dia sebab tu panggil neutral. Tetapi bila kita tengok ni, dia dah 1, kalau kosong akan extra 1. Jadi dekat luar ni akan ada bilangan yang sama dengan proton, kita akan dapat elektron. Sebab cas dia adalah negatif 1, dia akan balancekan. Okay, jadi apa akan terjadi kalau kita kurang 1 elektron atau terlebih elektron? Contohnya kalau macam katalah hidrogen. Okay, hidrogen. Tak nak hidrogen lah. Dia ambil lithium. Li. Dia ada 3 proton dan ada 3 elektron. Apa jadi kalau dia ada 3 proton tapi elektron dia jadi 2 saja? Apa jadi ke elektron tersebut? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh je. Apa akan jadi adalah dia berkurang elektron, bermaksud dia mendermakan. Dia ada 3 sebab dia ada extra elektron. Dia rasa kaya, dia banyak rezeki, dia dermakan dekat elemen yang boleh menerima elektron. Contohnya macam klorin. Jadi dia miskin, okay, tak cukup duit. Jadi dia boleh terima 1 elektron je. Jadi dia akan menerima elektron pada lithium tu, dia akan dapat 1. Jadi dia akan jadi terhasillah compound LiCl. Macam NaCl juga. NaCl tu kalau kita tengok biasa je, okay, Na dekat sodium, kalau dia mengalami proses tindak balas, dia akan mendermakan 1 elektron kepada Cl tu. Cl tu menerima 1 elektron. Na tu akan jadi positif sebab dia baik kan, positif lah, dia dermakan elektron. Tapi elektron taklah negatif, bermaksud dia jahat. Tak, elektron, klorin tu bukan bermaksud negatif sebab dia miskin, sebab jahat sebab dia terima duit. Negatif tu sebab dia menerima. Macam plus kalau kita bagi duit ke orang, negatif tu dia menerima. Macam tu lebih kurang. Kita betul nanti kita akan pergi extend ni untuk pengenalan dahulu. Okay, kemudian unsur. Unsur ni adalah bahan paling ringkas. Okey, dia boleh ada banyak-banyak atom, dia ada beribu-ribu atom, tetapi atom tu satu jenis je. Contohnya macam diamond tadi tu. Tapi diamond tu bukan unsur lah, diamond tu bahan buat bersatu unsur. Macam contohnya baldi zinc ni. Baldi zinc ni ada banyak unsur, bukan banyak atom zinc dalam dia.
tapi dia paling ringkas. Kalau kita pecahkan zinc tu pun kita tak akan dapat bahan yang lain. Kita akan dapat 2 zinc yang berbeza je macam tu. Kalau kita ada gold bar yang 140 pada emas, dalam tu beribu-ribu mol atom emas dalam tu. Kita potong gold bar tu, kita akan dapat emas juga. Dia tak ada apa-apa pun, tak berjadi. Okay, dia memang satu jenis atom sahaja dalam setiap unsur. Tetapi kalau macam oksigen ni kita tak boleh nak katakan dia satu jenis atom lah juga, tapi kita panggil dia sebagai molekul sebab dia bergabung lebih daripada 2 atom yang sama ataupun yang berbeza. Sebab dia tak stabil kalau dia nak hidup secara berseorangan. Dia tak stabil lah dari segi macam orang ni lah, kalau dia duduk seorang-seorang dia sedih, dia kena ada pasangan dia yang sama. Thank you. Okay, next, sebatian ataupun compound. Okay, ini bermaksud 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Okay, secara kimia dia boleh bergabung. Dah hasil apa tidak balas kimia. Kita boleh pecahkan dia juga, uraikan kepada wilayah tidak balas kimia. Okay, ni darjah yang di bawah ni, cikgu tunjukkan perbezaan antara atom, molekul dan compound. Contoh macam helium ni sebenarnya kumpulan paling kanan sekali, dia paling stabil. Jadi dia boleh wujud sebagai sebuah dia, satu atom je. Tapi molekul H ni tak stabil. Dia kena ada extra satu lagi supaya dia dapat share elektron. Ni kita tak dia akan bergabung secara covalent, dia tak akan plus-plus macam tu, yang tu lain pula nanti. Kalau macam air ni pula kita panggil dia sebagai sebatian ataupun compound. Dia bergabung secara kimia. Nampak kita ada H, kan? H ni satu unsur lain, O ni pun satu unsur lain. Dia bergabung secara covalent bond dan hydrogen bond lah. Kita tengok macam ni. Okay, ada apa-apa soalan? Kita setakat sini je. Okay, yang air aktiviti ni tak sempat. Sebelah kita Teacher, what did you say? Isau. Hello, who want to ask question? Why is there two like compound in a compound and element there is two molecules, the same thing? Oh, okay. Because if one element itself, one atom itself, it is not stable because it has for element to be stable, it must have the outer shell must either have 8 electrons or 2 electrons, or can be extended until more than 8 lah. But basically the golden number is 2 or 8. For example, if we see periodic table, page 275, okay, we see that helium is at the 18 group. 18 group means that the outermost shell has 8 electron. Helium is 2 lah basically, but the special case 2 because first shell must be 2. So 2 is fully satisfied lah, so it will be stable. But for hydrogen, it only have 1 electron, so must combine with another hydrogen to get 2 electron, so it's a covalent bond. Okay, did my explanation answer your questions? So hydrogen can't be hydrogen only. Hydrogen must have H2. Okay. For helium, H3. Okay, it's like a simple rule lah basically. All metal, okay, can exist as itself. For example, aluminium can be Al, not Al3, Al4. If it's combined with other things, it becomes Al3. Like metal, Li3, Li, Na, Mg. But for the non-metal type, okay, it is not stable except the group 18 lah. Except the group 18. For the non-metal, it must combine with itself or other things to become stable. For example, hydrogen. Hydrogen in our environment or in our in a tank is not involved as one H atom. Should be H2. It's molecule instead of atom. Atom, material that have atom by itself is only metal lah, and group 18 element.
because they are stable. What about more than 8 electrons? More than 8 electrons will become in the outermost shell. Basically, for element is only 8 electrons, 8 or 2. So it's a helium and group 18 plus. But if it's more than 8, for example, like the F3, I guess boron and fluoride, it has 10. So it must combine with because it's extended top rule. I'm not really sure about that. To revise that. But can be depends on things lah. Yang element sulfur mostly the semi-metal. In my question, did I answer your question? Yes. Thank you. Only we will learn more in chapter. Okay, if you want to learn more about ionic bonding, you can bonding basically. Okay, you can learn. You can read chapter 5, but you must have basic on the Lewis structure. Okay, you use draw Lewis structure about electron. Don't worry, everybody will learn this later. Soalan boleh cikgu? Okay, boleh. Boleh tak kalau saya nak minta cikgu ulang balik yang tak elektron, saya tak faham sangat. Pasal elektron macam mana? Yang elektron, yang atom-atom. Okay, yang tadi ni. Ha. Okay, atom. Okay, atom ni adalah zarah terkecil dalam satu jelip. Okay, kita bandingkan macam guli. Okay, macam yang ingat tak yang solid apa macam ni? Okay ni kita bayangkan satu atom ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni adalah atom. Okay. Kalau atom ni, kalau satu katalah kita ada sekilo, satu kotak, bukan satu kotak, 4 segi, satu cube lah, satu cube emas. Dalam cube emas tu kalau kita guna mikroskop elektron yang paling besar tu, emas yang pure lah. Kita akan nampak yang bulat-bulat ni semua adalah kita panggil dia sebagai atom emas. Tak ada atom yang lain pun dalam ni. Semua ni adalah emas saja. Faham? Ya, ya. Okay, tapi dalam atom ni, kalau kita belah atom ni, kita pecah, kata macam guli, macam Ferrero Rocher ke, kita buka dia, dalam dia tu ada nukleus. Dalam nukleus kali tu, kita akan ada proton dan neutron. Proton ni, kalau yang proton number tu lah, berapa proton dia ada. Untuk dapat neutron ni, kita kena ambil RAM tu, relative atomic mass, tolak dengan proton. Kita akan dapat neutron number. Proton ni charge dia adalah 1. Okay, neutron ni kosong. Maksud dia neutral. Tapi dekat luar, yang bulat-bulat ni, okay, ni basically bukan dekat mana elektron kita ada. Kita panggil dia, elektron ni kita tak boleh tahu secara tepat di mana berada. Kita boleh kira secara probability dia. Sebab elektron ni tidak terlalu kecil berat dia. Tidak 1/-1/1840. Jadi dia ada elektron cloud. Kita panggil dia sebagai awan elektron. Iaitu maksudnya chance dia untuk ada kat itu lagi tinggi. Dia punya chance sebenarnya chance lah, probability dia untuk berada di situ. Okay, elektron ni dia punya charge adalah -1. Okay, elektron ni kena sentiasa untuk sesuatu atom ni, macam tadi ni, untuk dia stable, bilangan proton kena sama dengan bilangan elektron. Neutron lebih pun tak apa. Neutron lebih tu nanti kita akan belajar dalam isotop. Okay. Proton dan elektron kena sama untuk satu bahan yang stabil. Tapi kalau apa jadi kalau elektron terlebih ataupun elektron berkurang, macam ni, dia terlebih elektron ataupun dia terkurang elektron, dia akan bergabung dengan compound yang lain untuk membentuk satu produk yang baru. Contohnya macam NaCl. NaCl tu bergabung disebabkan oleh Na tu menerima elektron dan Cl tu menerima elektron. Proses ni kita panggil sebab tindak balas kimia lah. Jadi dia akan membentuk bahan yang baru dan mempunyai karakteristik yang baru. Dia bergabung. NaCl tu bergabung sebab elektron tu telah didermakan daripada Na, didermakan kepada elektron. Bila akan Na tu elektron daripada Na didermakan kepada Cl. Jadi apa akan jadi adalah elektron tu akan di-share
dan akan ada satu bond dekat tengah tu. Bond antara Na dan Cl tu disebabkan oleh elektron tersebut. Okey, boleh faham? Boleh je. Okey, kemudian kita Boleh. okey, unsur pula. Okey, unsur ni dia cakap adalah bahan yang paling ringkas. Maksudnya unsur macam unsur gold. Kita tak boleh belah gold untuk dapat unsur yang lain. Tetapi kalau kita ada air, H2O, kita uraikan air, kita akan dapat dua jenis unsur. Kita ada hidrogen dan oksigen. Tapi unsur ni, contohnya macam gold tadi ni, kita ada gold bar ni penuh dengan gold atom ni. Kita ada gold, tak ada benda lain, kita boleh klasifikasikan dia sebagai unsur sebab dia cuma terbuat daripada gold atom saja. Tetapi ada sesetengah atom tu maksud dia tak bergabung antara satu sama lain. Dia macam sebiji guli je. Kita boleh ambil satu. Tetapi kalau macam oksigen, sebab oksigen adalah bukan metal, bukan logam, dia tidak boleh wujud macam satu biji guli tu saja sebab dia tak stabil. Jadi dia kena bergabung dengan atom oksigen yang lain. Jadi dia boleh hidup O2. Kalau macam sebab formula dia bergabung O2 macam hidrogen juga. Kalau kita tengok dalam tong gas tu, kita buka tong gas oksigen dah yang nak berenang tu kan. Kita tengok. Kalau kita zoom kan kita akan nampak zarah-zarah dia tu bukan sebiji macam ni. Okey, dia macam kat dalam gas tapi dia akan bergabung dua ni. Dia ada dua bergabung. Dua ketul yang terlekat. Sebab dia tak stabil untuk hidup, untuk wujud sebagai sorang-sorang dia. Contoh lagi jenis cara paling senang kita nak tengok adalah benda yang logam macam gold, macam sodium, itu memang akan wujud dia punya atom secara sebiji-sebiji. Dan satu lagi adalah macam gas yang berada di grup 18. Okey, boleh faham? Boleh je. Okey. Kemudian kita pergi kesebatian pula, compound dan molekul. Kesebatian ni bila kita macam air tadi tu, lebih daripada dua unsur yang bergabung secara kimia. Kalau dia tak bergabung secara kimia, kita tak katalah dia sebagai sebatian, kita panggil dia sebagai solution. So macam kalau kita air lah basically, kita gunakan air, dalam air tu aqueous macam NaCl. Okay, garam dan kita campur dengan air. Garam NaCl, air H2O. NaCl tambah H2O dia tak akan jadi produk yang baru. Dia akan jadi solution, larutan air garam. Sebetulnya bergabung secara fizikal. Tetapi kalau secara kimia, contohnya macam Na bergabung dengan Cl tadi tu, yang ada elektron derma dan menerima tu, dia akan menghasilkan sebatian baru yang kita panggil sebagai sodium chloride. Okay, dia tak hasil tindak balas kimia. Tapi sodium chloride tu kita boleh kita boleh pecahkan dia jadi, kita boleh uraikan lah, kita nak guna pecahkan, kita boleh uraikan balik kembali kepada atom Na dan atom Cl. Jadi kita akan dapat gas klorin dan kita akan dapat logam sodium. Okay, dekat bawah ni rajah ni adalah menunjukkan rajah lah macam mana atom, molekul dan compound. Okay, atom ni sorang-sorang dia je. Macam gold tadi tu, sorang-sorang je, kita boleh kutip satu-satu secara sebiji-sebiji macam guli. Tapi molekul ni macam gas, dia tak boleh. Dia tak boleh hidup sorang-sorang dia kena bergabung. Jadi kalau kita ambil dia akan dapat 2 ke 3 ke macam tu. Dan compound ni pula bila kita bergabung dengan unsur yang lain. Contoh macam kes ni, tengah ni ada O, kiri kanan diambil oleh H, kita panggil H2O, itu air. Kemudian H2O ni pun kalau kita masukkan, kita zoomkan dalam segelas air, bukan cuma ada satu ni je, dia ada beribu-ribu, berbilion-bilion molekul compound ni. Molekul ni macam ni molekul, ni pun adalah molekul. Tapi ni kita panggil dia compound sebab dia lebih daripada satu unsur. Molekul ni kita panggil dia sebagai unsur sebab dia ada satu unsur saja, satu atom saja, jenis bukan satu atom, satu jenis atom. Satu sejenis atom, bukan satu atom, sejenis. Sama jenis, H dan H. Macam compound ni dia ada dua jenis atom. Kita panggil dia sebagai compound. Tapi dia molekul sebab dia bergabung macam ni. He ni kita panggil dia sebagai atom sebab dia tak bergabung. Sorang-sorang dia je. Kalau walaupun ada banyak-banyak dia tak lekat sama-sama. Dia macam guli, kita boleh angkat satu-satu. Alright, okay, boleh faham? Ada apa? Boleh.
Okay, yang dekat Telegram tu, yang tu boleh dah siap tak kerja? Okay, don't worry sebab kita tak sempat masa. So InsyaAllah next class on Ahad, okay, we will do this activity lah. Cikgu dah buat activity, dah post dekat Google Classroom. Nanti cikgu akan, dalam aktiviti tu cikgu akan tunjuk cara macam mana nak guna Google Slides apa. Alright, boleh semua? Okay, apa lagi? Kedatangan semua dah daftar kan? Dah register kan? Dah isi? Alright, okay, cikgu akan tamatkan kali ni sebab dah ambil masa lama sangat. Minta maaf ya. Tak apa cikgu, no problem. Sebab apa? Sebab dalam rule apa? Cakap sebab kita ni tutorial sejam je sepatutnya, tak boleh lebih. Okay, nanti cikgu akan sharekan slides ni. Okay, boleh baca balik recording. InsyaAllah malam ni dia dah upload, dah naik. Nanti cikgu uploadkan. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Teacher, Yes. what is the page 32 first question C? How to do C? Let's see how to do it. Yes, C. 32. Okay, this is we call as 32 number what? Number 1, C. Number 1 C. Relative mass and relative charge. Compare X. X and subatomic particles mentioned in B. Okay, what is X? X, the electron. Okay. And then the B to us, what is the particles, subatomic particles in the nucleus? Proton and neutron. Okay, and then compare relatively based on page 29. Which on Okay, you can see that. Okay, can you open page 29? yes, Okay, read the proton and neutron, the relative mass is how much? oh, 1, right? Okay. oh, Okay, and then electron, the relative mass is 1 over 1,840. So what is mean? mass liter. It's called because it's very different. Call it as negligible. 0. It's not 0, yeah, but it's you can neglect it. Can you do it? Okay. Okay, or you can try lah. Very small. Okay. Very. Okay. Alright, okay. Don't worry, I will. If you have any question later, you can write on the answer and then I will try to answer my best. Okay. Cikgu, link guna yang lama ke? Link kehadiran. Link kehadiran yang lama. Cikgu dah post kat dalam tu pun. Tak apa, cikgu post balik. Yang lama juga asalnya. Okay, subatomic tu apa? Subatomic tu bermaksud macam mana nak cakap? Dia lagi kecil pada atom tu. Atom tu adalah zarah. Subatomic tu maksud dia zarah, sub-zarah. Contohnya macam kalau kita makan Ferrero Rocher, kita buka satu tu kita ada Ferrero Rocher sebiji. Tapi kalau kita buka dia ada dalam tu dia ada isi dia yang lain, dia ada coklat tu, dia ada kacang tu dalam tu. Tu maksudnya macam kita potong, kita pecahkan dia dalam tu. Faham tak subatomic? Faham. Okay, contohnya macam subatomic tu kita bandingkan Ferrero Rocher tu adalah atom. Dalam atom tu biji-biji dekat luar Ferrero Rocher tu kan kita ingat dia tak semestinya lah sama. Kita analogikan dia lah. Dia macam elektron dekat luar tu. Itu kita boleh pecahkan satu-satu. Kemudian dekat dalam sekali Ferrero Rocher tu ada kacang tu. Dalam kacang tu kalau kita pecahkan kita akan ada proton dan neutron. Okay, subatomic cipta atom ke tak? Subatomic tak cipta atom. Subatomic tu maksudnya
partikel, zarah-zarah, bukan. Macam mana cakap, komponen yang ada lagi dalam atom tersebut kalau kita pecahkan. Kalau kita pecahkan atom tu, kita akan dapat elektron, kita akan dapat proton, kita akan dapat, maksudnya kita boleh asingkan lah. Macam unsur tadi tu, kalau macam air tu, kalau kita pecahkan kita dapat H, 2H dan 1O. Okay. Kalau kita pecahkan balik O tu pula, kita tak akan dapat O yang lain. Kita tak akan dapat H ke, kita tak akan dapat C ke apa. Cuma bila kita pecahkan, kita buka dia, kita deconstruct dia, kita akan dapat ada elektron dalam tu, kita akan dapat proton, kita akan dapat neutron. Proton dengan neutron tu akan berada dalam satu nukleus yang sama. Macam sudah Rochelle lah, paling senang. Dia akan biji kacang tu. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, Jadi subatomik tu dia lagi kecil daripada atom lah. dia lagi kecil daripada atom. Betul. Faham. Sebab kalau tahu bila subatomik ni dia akan melibatkan neutron tu, dia akan melibatkan ni lah nuclear reaction lah. Nuclear reaction tu bermaksud apa? Kita pecahkan nukleus. Tu maksud dia nuklear, macam bom nuklear tu lah, macam mana jadi. Bom nuklear tu jadi bila nukleus hidrogen tu kita bombat dia, kita pecahkan dia, kita bombat dia, kita langgarkan dia dengan neutron, satu lagi subatomic particle, kemudian dia akan pecah, kemudian akan menghasilkan tenaga yang besar. Sebab apa tenaga yang besar? Proton dan neutron tu banyak. Kita tengok mass dia dengan elektron kan, mass dia satu, neutron tu pun satu. Jadi kalau ada 10, 20 proton, 20 neutron, mass di dalam tu dah 20. Tapi elektron tu kosong. Bila dia tempat yang kecil sangat-sangat, bila kita pecahkan dia akan menghasilkan tenaga yang sangat besar. Alright, kita apa, nanti kita pergi balik later ni. Nuclear reaction ni pun boleh tanya physics teacher juga. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Cikgu. Jangan lupa buat Terima kasih, kerja. cikgu. Kerja tu hantar Cikgu. 20 soalan kepada cikgu. Sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Thanks, bye. Bye. Cikgu. Mhm. Kan simbol elektron yang simbol atom tu, itu simbol apa cikgu? Itu simbol betul ke apa? Contohnya mana-mana? Yang atom tadi. Dekat page mana dia? Sini ke? Simbol elektron, neutron, proton tu. Simbol tu macam kita tulis lah. Kita tulis je huruf P. Yang pink, yang bulat pink tu, bulat biru tu. Oh tak. Dia tak berkala macam ni. Kalau kita tengok elektron, guna elektron mikroskop, dia akan nampak kala hitam putih. Oh. Dia tak ada ni supaya senang kita nak bezakan dia je. Ni kita panggil dia sebagai model. Dalam chemistry, sebab kita tak nampak benda tu, kita deal dengan abstracting, compare dengan physics dan bio. Bio kita boleh nampak kan, kita bedah katak pun kita boleh nampak. Physics kita boleh ukur. Tapi sebab chemistry ni, dia mostly depends on model. Maksud kita modelkan benda tu berdasarkan teori dan berdasarkan eksperimen. Kenapa dekat proton tu dia buat dua warna tu? Ada beza warna biru. Proton warna satu pink. warna je. Proton ni color purple ni. Color pink ni, neutron ni color biru. Oh. Tapi real life dia tak ada color, kita tak nampak pun color dia. Oh, jadi dia nampak macam sama je lah. Dia nampak macam sama tapi macam mana dia tak tahu, dia buat eksperimen, dia tahu kan. Dia tahu, oh ini proton. Sebab eksperimen dia buat tu, sebab kita tahu proton ni dia ada charge. So dia buat eksperimen, dia nampak proton ni deflect ke, tertarik ke dengan apa ke. So dia beritahu ni adalah proton. So orang buat eksperimen dulu lah, dia tahu kan. Dia tak ada colour sebenarnya ni. Jadi kita bukan macam bio, kita boleh nampak colour katak tu warna hijau. Kita bukan fizik, kita boleh ukur katak tu besar macam mana. Sebab ni terlalu kecil, terlalu kecil sangat. Jadi berdasarkan eksperimen, dia hasilkan teori, kemudian dia buat satu model yang tepat lah setakat ni.
Okay dah, bye-bye. Okay, tak ada task ya? Task isi kehadiran je hari ni. Okay, Okay, cikgu. macam mana nak cakap thank you bahasa Jerman? Cus. Danke. Cus selamat tinggal. Cus, Danke. cus. Danke. US. Danke. Okay, danke. Bye-bye. Danke. Cus. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Kalau apa soalan lagi tanya je dalam. Salam. Okey cikgu. Kita tak nak live lagi ke? Malas ha. Kita relax dulu. Anime ya. Kuat lagi Dah sikit lagi. ni tu. Jangan jangan. Hidup ini ibarat otak. Animenya. Betul lah. Weh, bising ke? Dengar woi. Kita tengok anime lah. Gil, dengar Gil. Ya, sorry. Mak ah. Apa lah? Benda tengah rakam lagi. Tu lah. Siapa yang boleh off record Dah keluar.